wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Dengar itu, beduk telah berbunyi. Sebulan puasa, tamatlah hari ini. Lekaslah adikku, hiaskan rumahmu. Biar Bertahun rantau menjadi labuhan hidup. Tak bayang kampung sampai bermain masa dulunya. Rindu menahun menyesal diri. Siang jam malam semakin larut mendaya badanku. Gemar takbir di subuh hari menjelang sudah Aidilfitri, tapi hamba musafir diri ke sana sini. Itu antara gelagat-gelagat masyarakat yang buat persiapan untuk pulang ke kampung. Apa khabar semua? Assalamualaikum. Bersiaran sekali lagi di Wanita hari ini untuk 30 April bersamaan dengan 20 Ramadan. Sekejap je kita dah beberapa hari saja lagi untuk kita melangkah ke Syawal. Berhari raya. Itu saya macam nak mengesat air mata. Saya kesian kakak yang kena kerja pada hari raya tadi. Tapi itulah mungkin antara situasi-situasi yang berlaku sebelum, semasa dan mungkin sepanjang raya. Ada mereka yang bekerja, sentiasa berulang-alik ke sana kemari untuk beraya, berkunjung bersama sanak saudara. Okey, baik. Hari ini memang sangat-sangat menarik kita nak kongsikan kepada anda di hujung minggu ini. Di hujung minggu ini. Baik, dan kita ada pelbagai menu. Tapi sebelum tu kami nak kongsikan sesuatu di mana saya kira anda perlu dengarkan baik-baik kerana kabarnya 2 juta kenderaan dah keluar daripada Lembah Kelang sempena Aidilfitri ini. Betul ya. Yang mana menurut JPJ mereka menjangkakan kira-kira 2 juta kenderaan akan bergerak keluar dari Lembah Kelang untuk pulang ke kampung halaman masing-masing sempena Aidilfitri kali ini. Dah 2 tahun tak sambut. Ini saya kira masing-masing teruja untuk pulang ke kampung. Dan kabarnya Farin semalam malam tadi kalau kita melihat di media sosial apa yang dikongsikan juga. Ya, banyak perkongsian. Wow, bagaikan lautan semut merah. Keadaan aliran trafik di Plaza Tol Gombak menghala ke lebuh raya Pantai Timur yang bergerak perlahan berikutan orang ramai mula pulang ke kampung sempena Hari Raya Aidilfitri. Semua pun nak ambil kesempatan untuk pulang ke kampung kan. Dan kalau kita lihat juga kesesakan tu luar biasa. Inilah di mana yang kita kongsikan ini, di mana saya tak dapat nak bayangkan di lebuh raya sendiri dengan ada 3 maupun 4 lorong sekalipun terlalu banyak kereta yang keluar dari Lembah Kelang untuk pulang ke kampung halaman mereka. Dan kalau kita lihat itu adalah di Gombak, pastinya mereka menuju ke arah Pantai Timur. Dan sebenarnya bukan itu saja Fatin, ini juga berlaku kerana esok adalah hari pekerja dan kebanyakan daripada mereka hari Isnin pun dah bercuti, bermakna mereka dah cuti panjang lah sebenarnya. Betul lah, itu buat mereka yang dah pun bergerak. Ada yang masih belum lagi mahu rancang perjalanan anda. Apa kata anda jangan lupa untuk selenggara dahulu kenderaan anda dan pastikan sebelum memulakan perjalanan tu, pastikan anda melakukan pemeriksaan dan juga selenggara kenderaan anda seperti tukar minyak hitam ke ataupun tukar tayar ke, apa-apa untuk mengelakkan dari sebarang yang tak diingini berlaku lah. Brake, wiper dan sebagainya. Baik, dan ini juga sesuatu yang kita harus beri perhatian kerana ada 5 kesalahan terus ke mahkamah sempena Ops Hari Raya dari 29 April hingga 8 Mei.
Pertama, memandu di lorong kecemasan. Okey. Kedua, menggunakan telefon bimbit semasa Ini memandu. ramai ni saya tahu. Dan juga ketiga, yang mana gagal patuhi lampu isyarat merah dan juga memandu melebihi had. Yang terakhir, memotong barisan. Tahu semua teruja nak balik kampung, tapi masing-masing kena ikut undang-undang jalan raya juga. Dan ini ada 5 kesan terus ke mahkamah. Jadi harus berhati-hati dan sentiasa patuh kepada undang-undang jalan raya. Bercakap mengenai semua dah balik kampung kan. Kita dekat sini lagi. Awak rancang balik kampung mana tahun ni? Saya alhamdulillah beraya di sini saja, tapi sememangnya kalau kebiasaannya akan kembali ke selatan, ke Johor Bahru. Tapi saya ingat kalau selalu saya nak merancang sebegitu, saya akan periksa dulu kesesakan lebuh raya, lalu lintas. sentiasa informasi terkini, perkongsian daripada rakan-rakan kita. Okey, tak apa. Bukan Fahrin je saya nak balik Johor, ramai lagi kan antara penonton wanita hari ini. Apa kata kita nak bergabung bersama rakan kita Sugita yang kini berada di Plaza Tol Sungai Besi. Sugita, teruskan. Bagaimana perkembangan di sana? Dan Sugi akan berkongsi dengan kita Balik keadaan di sana. Balik kampung. Pastinya ada dalam kalangan anda sudah pun pulang ke kampung anda semalam. Ada yang baru hari ini dalam perjalanan dan ada yang selepas ini dan hari-hari yang akan datang baru akan pulang ke kampung. Dan saya sekarang ini sebenarnya berada di Plaza Tol Sungai Besi yang menuju ke arah selatan, di mana ia menuju ke Negeri Sembilan, Melaka, Johor. Jadi kalau kita lihat, kalau anda lihat di belakang saya ini, keadaan trafik sangat-sangat lancar. Sebenarnya penonton, saya berada di sini sejak jam lebih kurang 10.40 pagi tadi dan sememangnya sangat-sangat lancar sejak saya sampai di sini. Dan saya sempat berbual dengan pihak penguasa di sini dan katanya sememangnya dari malam semalam keadaan trafik sangat-sangat lancar di sini. Dan bagi anda pengguna Plaza Tol Sungai Besi ini, Plaza Tol ini berada dalam lebuh raya utara selatan. Jadi kalau anda tag kat sini, touch ataupun anda sentuh kad touch and go anda ataupun gunakan laluan RFID, apabila anda keluar, ikutlah exit mana yang anda akan keluar. Di situ barulah ia akan menunjukkan sama ada anda mendapat tol percuma. Kalau percuma, anda akan lihatlah 000 bersama dengan baki anda di bawahnya. Dan kalau anda gunakan laluan yang ada diskaun 50% ataupun 30%, akan nampaklah berapa banyak baki anda setelah potongannya. Dan kalau kita lihat, sememangnya beberapa laluan lebuh raya, trafik sudah pun perlahan. Ada yang juga sesak, termasuklah di Plaza Tol Gombak. Jadi rancang perjalanan anda banyak akan bersabar. Jangan stres-stres. Kalau perlu ambil rehat dulu. Tapi jangan risau, kalau anda gunakan lebuh raya laluan Plaza Tol Sungai Besi ini, trafik sangat-sangat lancar. Okey, jadi berbaik-baik masa anda membawa kenderaan anda, pandu dengan selamat dan elok-eloklah dengan keluarga anda. Yang pasti kita nak semua orang selamat dan menyambut hari raya dengan penuh-penuh meriah. Okey, baik, dan selepas ini kita akan bawakan anda lagi perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi ini. Kita nak tahu apa yang dijangkakan buat selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana. Kita kembali ke Sri Pentas dahulu. Kita kembali selepas ini. Baik, terima kasih Sugi. Hati-hati di Plaza Tol Sungai Besi itu. Kejap lagi kita akan sekali lagi bersama dengan Sugi. Baik. Fatin, awak yang dulu pernah buat lintas langsung seperti itu juga? Pernah. Bila tengok Sugi, saya teringat zaman saya dulu. Okey, kami akan terus bawakan perkembangan dari semasa ke semasa. Pastikan anda terus bersama kami dan kita akan kembali bersama Sugi sebentar saja lagi juga. Okey, tapi kita terus saja kepada apa perkongsian kami pada hari ini. Macam-macam menu hari raya, Fatin. Boleh cerita sikit tu, Fatin? Depan saya ni kita ada lemang lerek, ada macam-macam perisa, ada pulut hitam, ada pulut kuning dan juga yang perisa asli, ada juga original lah. Dan di depan Fahrin tu ada lemang rendang tok. Rendang tok, dan setelah lagi kita mungkin akan ada cabaran menganyam ketupat. Okey, tak sabar saya nak tengok. Dan juga kita ada lontong Tanjung Puteri katanya ni. Okey, ini antara menu-menu tradisi yang sememangnya adalah bila tibanya Syawal kan. Dan kalau anda ada juga menu-menu istimewa yang mungkin kita jarang-jarang rasa, jarang-jarang tengok, apa kata kongsikan kami di Facebook kami di WHI TV3 dan juga boleh singgah-singgah juga di Instagram kami. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini, wanita hari ini.
rendang ayam. Bahan-bahannya ada bawang merah, bawang putih, halia dengan serai korang blend. Lepas tu korang ni racik-racik ni lah, apa ni namanya, daun kunyit. Lepas tu blend tu dah blend, tumis sampai garing. Lepas tu masukkan cili tau. Aku lupa nak ambil video dan masuk cili ni. Tumis sampai garing juga. Dah garing baru masuk ayam tau. Masuk ayam, nanti air ayam tu akan keluar tau. Korang biar je sampai dia agak-agak macam separuh masak kan, sampai air tu keluar. Macam ni, dah masak ni agak lama sikit tau. Lepas tu dah cantik baru masukkan santan. Lepas tu kena tunggu lama lagi tau. Lama lagi sampai nice sekali macam ni, baru masuk gula, garam dengan aji. Lepas tu masukkan kerisik. Last sekali kita masukkan daun kunyit yang dah diracik tadi. Selamat jumpa you all. Itu dia, saya pasti ramai yang dah mula dan masih lagi ada yang berfikir-fikir apakah menu raya mereka untuk tahun ini. Tapi kami bantu anda. Tapi ini satu yang istimewa kita nak kongsikan ni, Fatin. Ya, kita nak bawakan yang pertamanya hari ini adalah lemang lerek daripada pengusahanya Encik Arifin Zakaria daripada Lemang Daun Lerek. Assalamualaikum Encik Arifin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia dah standby dah, dia dah siap dah nak kongsikan dengan kita. Inilah dia daun lerek yang tumbuh liar di dalam hutan ya. Ini tak ada orang tanam ya. Dia hidup liar dalam hutan. Okey. Yang ni kita suruh orang asli carilah. Okey, cara-cara untuk saya nak tunjukkan cara-cara nak masukkan daun lerek ni ke dalam buluh ya. Okey. Ada teknik dia. Senang saja. Cik Rifin tak sempat tengok tunjuk dengan kita ni. Okey, tapi ini sebenarnya istimewanya. Demam daun lerek ni. Okey, cara dia gulung pun ada cara dia. Okey, mari kita tengok. Gulung. Setengah dan kita apa? Okey. Cik Arifin, kenapa daun lerek sebenarnya? Apa kelebihan dia? Kelebihan daun lerek ni senang kita nak jaga daun ni tahan lama, boleh diberuh, dicuci. Berbanding daun pisang tak boleh diberuh, tak boleh dicuci. Daun lerek ni boleh ditarik je nanti. Nanti kita akan tengok macam mana demonya ni. Okey. Dah siap. Oh, senang budak-budak pun boleh buat. Okey, ini langkah pertama dia. Rasa Fatin pun boleh buat tu. Fatin pun boleh buat. InsyaAllah, boleh. Jom. Lepas ni kita tengok cara memasukkan. Okey. Bulu beras ni ke dalam buluh ya. Sukatan dia macam mana Cik Arifin? Sukatan dia nanti saya akan tunjukkan. Okey, kasih dia pedas. Okey, Cik Arifin, tadi kita dah sembang-sembangkan daripada 1994 dah adanya dah lama dah ni. lemang lerek ni kan, idea tu macam mana? Asalnya macam mana boleh dapat idea nak gunakan daun ni? Kalau daripada orang biasa masak dalam buluh kan. Dulu memang dah ada guna daun lerek ni sebenarnya orang kampung-kampung kita. Tapi tak popular lah. Jadi dia gunakan yang hijau-hijau tu je. Dia tak ambil yang semua kan. Okey, ni dia. Dah siap. Dah penuh dah tu. Saya nampak sini dah penuh. Kena ketuk-ketukkan dia sikit. Beras macam ni. Air penuh. Okey. Ini kita dah boleh dah dibakar. Boleh ni lah. Boleh dibakar. Terus ke sini. Atas para tu lah. Cik buat busy kat sini. Kita boleh bakar. Bakar dalam 2 jam setengah dah boleh masak. Okey, ni cara nak bakar 2 jam. Cik Arifin, macam mana pula sukatan santan ini tu kita berapa tengok banyak? Ni santan dia bukan banyak dalam ni. Sebenarnya berapa banyak santan yang kita gunakan ni? Sukatan dia. Biasanya kita gunakan untuk 50 kg beras pulut. Okey. Kita gunakan 30 kg pure santan. Okey, untuk berapa lemang? Untuk 200 lebih batang lemang. 200 lebih batang lemang. Okey, ada berapa perisa sebenarnya daripada lemang daun lerek ni? Dalam ni bermacam resepi ada. Resepi itu secret lah. Rahsia. Mestilah. Memang ada yang garam dengan gula tu memang dah ada lah. Okey, itu asas dia lah. Asas dia. Yang lain-lain ni kita tambah sendirilah. Okey. Itu maknanya yang biasalah. Kita tengok sebenarnya pun ada yang terhidang ataupun sama dengan lemang daun lerek ni ada pulut hitam. Kita tunjukkan pulut hitam. Okey, boleh tak pulut kalau kita hitam ni dia ni macam dessert lah. Dessert pemanis lah. Pencuci mulut orang kata. Jadi tak payah makan dengan rendang. Tak perlu makan dengan rendang. Begitu saja pun boleh. Begitu saja. Okey, Cik Arifin. Tadi kita dah tunjukkan macam mana kita nak masukkan. Kita nak tunjuk demo untuk kita keluarkan daun lerek tu bagaimana. Tak tunjuk ya. Kita ambil yang ini sebenarnya yang paling istimewa tau. Saya nak kongsikan kepada penonton sebenarnya. Lemang daun lerek ni. Okey, Cik Arifin jangan keluarkan dulu tau. Pasal saya nak cerita pengalaman saya nak buka buluh dia.
main susah ke dah. Mungkin tu kan tak pandai dan sebagainya. Tebal dia susah lah. Tetapi dengan lemah daun lerek ni kita tengok cukup mudah aja. Ni Cik Arifin akan tunjukkan kepada kita. Menjimatkan masa lah orang kata. Kita tarik je. Dan selamat. Tarik je. Tarik je. Okey. Tengok tu. Tarik saja dia boleh keluar. Okey, tarik saja. Tarik pun ada cara dia kena perlahan-lahan juga. Tarik saja. Okey. Boleh Kemudian and then kita boleh potong lah. Kalau nak tengok kita dulu potong. hasil. Ini yang apa? Ni Pulut kuning. pulut kuning. Okey, yang ni hasil yang pulut kuning. Cantiknya. Okey, berminyak-minyak bermakna santan itu lebih tak melekat kepada daun. Okey, memang sedap. Okey, ini kita tengok memang menyelerakan. Macam mana sambutan kalau raya tahun ni dah 2 tahun orang tak raya? Permintaan tu mungkin 2 kali ganda ke 3 kali ganda? Macam kapal terbang nak naik. Wish. Macam kapal terbang nak naik. Macam itulah. Dia terus naik saja. Sampai ke hari ini juga. Walaupun orang ramai dah balik kampung. Ya. Okey, selain daripada sebenarnya kan nak jadi selain daripada orang kata mudah dan sebagainya kita tengok unik dan sebagainya. Dari segi rasa tu berbeza. Rasa dia mesti ada beza. Berbeza di segi resepi lah ya. Saya sarankan pada yang di luar sana, jangan sangka daun pisang atau daun lerek itu boleh membuat makanan itu sedap ya. Tidak akan boleh. Tidak akan boleh membuat makanan itu sedap. Tak semestinya lah. Tak semestinya itu sedap. Yang buat makanan itu sedap adalah barang-barang yang bermutu di dalam dia. Okey. Seperti santan dia yang betul-betul bermutu dari Tanjung Karang, dari Kuala Selangor, Bagan Datuk punya kelapa. Kita gunakan. Okey. Lepas tu santan dia mestilah ori punya. Kampung pure punya. Kampung pure baru dia boleh sedap. Kick dia. Okey. Selain daripada tu daun lemang daun apa lagi ada selain daripada ni kalau kita pasal sedap makan dengan apa ni? Rasa biasalah rendang ayam, biasalah rendang kita daging, ada serunding daging. Kita ada dendeng, serunding ayam, rendang ayam berkuah. Pasal kita makan lemang nak ada kuah sekarang ni. Dia tak nak kering. Okey, Cik Dia tak nak kering ya. Kalau ada apa penonton kita tu sempat lagi tak nak rasa ni lemang daun tadi lerek macam kapal terbang datang je ke lemang daun lerek Greenwood. Wave tak tahu tu wave dia. Dia akan tunjukkan kat mana tempat dia dan walk in saja. Beratur lah, kena beratur lah sikit kan. Kalau benda tu ada terus beli. Kalau tak ada kena tunggu sekejap. Okey, baik, kita sekali ucapkan terima kasih kepada Cik Arifin dari Lemang Daun Lerek kerana bersama kita pada hari ini. Baik, Fatin, ada lagi menu-menu kita nak kongsikan bersama dengan anda. Tapi sebelum tu ini ada satu kompilasi menu hari raya kami nak kongsikan bersama dengan anda. Jom. Saya tentunya suka cornflakes madu, tart ninas dan juga lemang serta rendang. Itu semua confirm favourite semua orang jugalah tu. Laksa Johor. Bagi saya laksa Johor adalah menu signature lah kalau hari raya. Kalau tak ada laksa Johor time raya rasa macam tak raya. Tapi kalau kita makan laksa Johor time tak raya pun rasa macam hari raya. Okey, saya suka ketupat palas dan juga ayam masak merah. Itu favourite saya. Dan kuah kacang. Itu wajib pada hari raya mesti kena ada. Antara juadah yang paling saya tunggu bila hari raya adalah kalau di Johor kami ada ayam ungkep. Ayam ungkep itu dia ada rempah, ada ayam dan kalau makan dengan dengan ketupat, subhanallah, masya-Allah, dia cair di mulut. Kan jadi memang terbaik. Ungkep ayam ungkep. Okey, kita kalau orang utara ni kita memang ada nasi tau sebenarnya. So bila saya dah berkahwin dengan orang saya rupanya setiap negeri lain-lain. Macam negeri Kelantan dia lebih kepada macam rendang, ketupat. Yang tu memang ada, tapi di Penang mungkin Penang kan sugar makanan. Yang kalau kat Penang rendang apa semua tu dia semi-semi je. Yang main course adalah nasi dan sebagainya. So bagi saya still nasi memang wajib ada di pagi raya. Wajib ada, kena ada ketupat dan juga daging rendang. That's important. Kalau tak ada dah macam bukan raya. Baiklah. Okey, kita terus saja ke demo untuk buat rendang tok dan juga anyaman ketupat. Kita bersama dengan Puan Cik Rawan Yusof ataupun Kak Ani daripada Ani Catering yang akan berkongsi dengan kita tentang menu rendang tok ni. Rendang tok ni selalu orang dengar. Macam mana kita nak buat dia sedap ni Kak Ani? Rendang tok ni memang sedap lah. Rendang tok ni adalah makanan tradisional untuk orang-orang negeri Perak. Perak, betul. Perak.
Memang kalau tak ada rendang tok ni macam tak beraya lah macam tu kan. Sama juga untuk kenduri kahwin, memang utamanya memang rendang tok. Rendang tok ni dia nak buat memang terlalu banyak dia punya bahan-bahan dia. Itu saya tengok banyak bertingkat-tingkat ni. Kalau ikutkan resipi sebenarnya, dia semua bahan-bahan yang digunakan lebih kurang dalam 20 lebih macam tu. Ya, jadi rendang tok ni memang dimasak dalam jangka masa yang panjang, lebih kurang dalam 6 jam kalau dalam kuantiti yang banyak, sehingga dia kering. Dan dia boleh bertahan 2 bulan. Wah, 2 bulan. So 2 bulan jangan risaulah, dia boleh tahan lama. Okey, macam mana ni? Jom Kak Ni kita buat. Sebelum kita mulakan menumis apa semua, pertama sekali kita kena sediakan daging perap ni dulu. Okey. Ya, daging perap ni kita kena perap semalaman. Okey, kita kena kisar, kita serai, bawang merah, bawang putih, lepas tu halia, lengkuas. Ya, kita masukkan semua ke dalam ni, dan juga kita masuklah jintan manis, jintan putih dengan ketumbar. Kita perap. Berapa lama nak perap ni? Perap sebaik-baiknya semalaman. 1 malam. Okey. Tapi kalau kita nak makan cepat 2-3 jam pun boleh lah. Tapi kalau nak lagi sedap semalaman. Macam Kak Ni semalam buat semalaman lah. Dia lagi meresap lah. Okey. So kita boleh menumis ya. Macam biasa kita start dengan 4 sekawan. 4 sekawan biasalah ya. Okey. Ini ramai ni pasti mengimbas kembali bagaimana, atau mungkin ramai dah 2 tahun kan mungkin tak buat rendang tu. Kali ni kita tengok balik kita orang kata ada yang tak tumis, dicampurkan semua sekali. Tapi Kak dia lebih suka tumis supaya dia boleh kekal bertahan lama, tak basi. Baik. Okey, bila dia dah naik bau, kita masukkan cili kering. Yang dah kita cili kering. So kita ikut berapa banyak yang kita suka lah. Kalau nak pedas, pedaslah ya. Okey. Kak Ni bila tadi Kak Ni ada sebut dengan saya tu rendang tok ni sebenarnya rendang orang Perak. Ya, betul. Tapi Kak Ni orang Johor kan ni kan. Tak, Kak Ni orang Perak, husband orang Johor. Husband orang Johor. Kak Ni orang Perak. Okey, selalu kalau suami bila rasa rendang tok ni selalu apa komen dia? Dia memang sukalah. Dia memang suka babak daging ni, dia memang suka. Dia ayam dia tak makan, so dia makan daging. Dan rendang tok ni dia memang suka. Memang dia suka kan. Keluarga Kak Ni pun memang every year hari raya mesti ada rendang tok. Okey, lagi satu varian rendang tok ni kan. Okey, dia punya bahan-bahannya biasanya rempah-rempah dia kita sangai dulu. Sangai tu tahu tak? Sangai tu, macam kita ni bakar kan bakar sikit tanpa berminyak. That's why dia lagi bertambah sedap, dia punya rasa pun sedap. Okey, dan kadang-kadang bila daging-daging nak buat rendang ni sebenarnya ni, apa daging yang terbaik lah sebenarnya? Kadang yang ada lemak sikit ke ataupun daging batang pinang ke atau semua boleh? Ya, apa benda pun kalau kita masak daging ni kalau nak sedap mesti daging batang pinang. Yang terbaik lah, tapi dia agak mahal lah. Agak mahal. Tapi untuk keluarga saya rasa lebih baiklah kita beli daging batang pinang ni. Memang sedap. Okey, sebenarnya Kak Ni dah banyak. Kak Ni memang tukang masak. Sebenarnya rendang tok ni berbanding dengan rendang-rendang lain, sebenarnya apa beza dia? Ini yang Kak Ni katakan tadi. Rendang tok ni dia banyak bahan dia. Bahan dia ni dia jadi mengawetkan makanan tu jadi tahan lama. Tak perlu ada bahan awet lain. 2 bulan tau kita nak simpan boleh makan. Tapi kan kalau dah 2 bulan simpan sekalipun, maksudnya perlu diletakkan di tempat yang sejuk ke ataupun macam mana ke? Macam mana? Perlu diletak tempat yang sesuai lah, yang suhu yang sesuai lah. Kan? Ataupun dikering-keringkan, dipanas-panaskan pun still boleh. Tapi kena rajin panaskan lah sebab dia ni memang kena tahan lama. Okey. Kan? Baik. Okey, kita tengok apa jadi kuali tu Kak Ni. Okey, ini tadi cili kering apa semua kita dah ni. So kita masukkanlah daging. Ya. Okey, ini dia. Kita masukkan daging yang telah kita. Okey, Kak Ni, kalau kita tengok sebenarnya tadi Kak Ni sebutkan tentang kita keringkan, lagi kering dia lagi bagus dan sebagainya. Okey, kalau untuk kalau sebegini seringkas-ringkasnya berapa lama kita ambil masa untuk keringkan rendang tu? Okey, kalau dalam kuantiti banyak, situangkan boleh Farid. Boleh. Sila Kak Ni. Baik Kak Ni. Baru nampak. Orang nak masak raya memang macam ni Kak Ni. Baru terliur. Gaul-gaul kan? Okey, macam yang Kak Ni cakap tadi, kalau dalam kuantiti banyak, dia memakan masa 6 jam. Tapi kalau kita nak buat ni nak bagi sampai daging dia lembut, sebab daging kita tak rebus tau. Okey. Kalau kita rebus dah rasa dia dah tak sedap. So kita rebus kita masak dalam lebih kurang 4 jam, 3 jam, 4 jam macam itulah sampai daging dia betul-betul lembut.
So kita biarkan dulu dia berminyak sikit, naik minyak, baru kita masukkan santan. Tapi kalau kita nak tunggu mungkin tak sempat ke Farin, so kita masukkan. Tak apa. Okey kan ni. Tapi bila kita cakap okey boleh. Tak ada masalah. Boleh kita tunjuk. Itu kita masukkan santan ni. Kalau tak ada santan tak boleh ni. Memang pekat, memang putih. Baik. Kak Ani selalu ni rendang tok ni orang cakap dengan saya makan dengan ketupat palas yang paling sedap ni. Kak Ani betul Ketupat palas kalau orang Perak dia lemang sebenarnya. Okey. Ketupat palas ni pun boleh juga sebab lemang pun pulut, ketupat palas pun pulut, kan? Okey. So lagi satu Farin yang menyedapkan masakan kita ni, kita kena masuk ni apa ni kerisik. Kerisik. Kerisik kita kena masukkan. Lagi banyak kerisik lagi sedap. Okey, baik. Itu dia raya semua yang dah dimasukkan. Dan kalau anda nak tengok ini adalah hasilnya. Hasilnya rendang tok di hadapan ni yang dah pun siap. Okey, Kak Ani boleh teruskan masuk apa yang patut-patut kita masukkan Kak Ani. Ya. Gula kabung. Gula kabung kita kena masukkan untuk dia rasa manis. Sekarang lemak dah ada. Manis dah ada, pedas dah ada, Okey. Baik, okey Kak Ani, ini ketupat palas ni Kak Ani. Ketupat palas. Memang sedap untuk dimakan bersama dengan rendang tu. Okey. Baik, Kak Ani, kita akan tunjukkan hasil-hasilnya termasuk ketupat palas ni sebentar sahaja lagi. Kita ucapkan sekali lagi terima kasih kepada Kak Ani daripada Ani Catering. Kita berehat seketika, teruskan bersama dengan kami. Wanita hari ini. Terima kasih masih lagi bersama kami di Wanita Hari ini. Farin, kita dah kongsikan macam-macam kan sebenarnya. Itu antara makanan-makanan tradisi yang dekat sini. Kalau saya nak tanya untuk orang-orang di Sarawak, di Sabah, mereka suka makan? Di Sabah, Sarawak kabarnya ada kelupis. Kita kongsikan. Jom. Jika di Semenanjung, lemang dan ketupat pasti menjadi hidangan wajib di pagi Syawal. Namun, makanan tradisional kelupis yang dihasilkan menggunakan beras pulut dan santan menjadi sajian wajib buat mereka yang berada di Sarawak mahupun di Sabah. Mempunyai pengalaman menghasilkan makanan tradisi ini lebih daripada 30 tahun di Kampung Moyan Laut, Kota Samarahan, Sarawak, Naliah Bujang, 67 tahun, telah menjadi kebiasaan baginya menyediakan kelupis dalam kuantiti yang lebih banyak setiap kali menjelang perayaan. Permintaan untuk kelupis sangat bagus. Bila raya, kadang-kadang si terkabir kami nak mula terpaksalah nolak permintaan orang. Kelupis tu nyaman mun dimakan dengan perencahnya yang dibuat dengan santan. Di sampingnya juga boleh dimakan dengan kari dan rendang. Turut dibantu oleh 3 lagi rakannya, dia mengakui proses penghasilannya yang agak rumit, namun ianya boleh bertahan lama sekiranya dimasak dengan betul dan disimpan di dalam peti sejuk. Untuk buat kelupis perlulah ada daun palah, beras pulut, santan kelapa, garam dan pandan wangi. Terpulang kepada seseorang yang mahir buat pelupis, agak mudah lagi sidak yang buat. Tetapi mun si mahir lama masa untuk buat kelupis ya. Kelupis popular masa raya sebab permintaan yang baik. Di samping ketahanan, kelupis tu dapat tahan lama bila disimpan dalam peti ais. Bila nak makan baru dikukus. Bila tak nak makan baru dikukus. Mempunyai keunikan dan keenakan rasanya tersendiri.
Justru tidak hairanlah makanan tradisi ini menjadi pilihan setiap kali menjelang Aidilfitri serta mendapat tempat dalam kalangan masyarakat tanpa mengira peringkat umur. Nah, itulah dia kisah tentang kelupis. Okey, kita kembali di sini bersama dengan Chef Zainal dengan trademarknya songkok tingginya ni. Biasa resipi orang Johor. Baik. Kita ada lontong Tanjung Puteri. Chef Okey. Jom kita kongsikan Chef, apa yang menarik, apa antara kelebihan lontong Chef ni? Khasnya lontong Johor, dia ada kombinasi misalnya serunding, kuah kacang, okey. lodeh. Farid awak mesti dah hebat. Saya tahu. Boleh juga dimakan dengan lauk-lauk kering. Okey. Iaitu lontong kering. Tapi hari ini kita nak buat lodeh. Okey, bahan-bahan yang kita perlukan untuk lodeh adalah jom. Bawang merah. Lepas tu kita ada bawang putih. Kemudian kita ada serbuk kunyit, serbuk kunyit. Lepas tu kalau kita nak pakai ikan bilis pun boleh. Udang kering pun boleh. Udang kering pun boleh. Kemudian kita ada garam. Serbuk perasa. Serbuk ayam. Okey. Yang ni kita akan tumis rempah kari lain sikit. Okey. Itu dia punya secret ada rempah dia. kari. Ada rempah kari. Okey. Okey, kita ada suun, lepas tu kita ada tahu kering, sengkuang. Sengkuang ni mesti keruk sedap tau. Memang sedap, Chef. Tempe lebih lah. Wah, ni okey. Jangan tinggal ni. Okey, Lobak tempe, merah, tahu, lobak merah, lepas tu kobis, serai. Okey. Dan sini kita ada minyak. Numis Jom, lagi. kita sambil-sambil tu. Fatin dah panaskan dah kuali tu. Fatin dah panaskan dah. Okey. Kemudian kita masukkan semua sayur-sayur tadi. Termasukkan semua bahan-bahan tadi, Chef. Masuk je. Separuh saya dah masuk, serai pun dah masuk dah tadi. Ini antara bahan-bahan asas kita nak buat lodeh lah kan? Betul. Okey, kita rebuskan dia. Okey. Kemudian kita taruhkan rengkah. Udang kering kita masukkan. Kemudian sedikit Baik, tapi kalau saya kata kita orang Johor ni kita makan dengan kuah kacang, Chef. Tapi kadang-kadang saya pun suka makan dengan sambal tumis ikan bilis pun kadang, Chef. Boleh tak boleh? Betul, memang. Okey. Chef nak saya tolong ke? Okey. Boleh Boleh. Baik, Chef. Okey. Baik. Dan kalau kita kacau masukkan semua. Oh, santan belum lagi Santan belum lagi Dia masak dulu sikit Kita masakkan dia layu sikit. Kemudian barulah kita masukkan santan. Maknanya layu sikit tu lembut je lah. Janganlah sampai dia lecur habis. Ni pun dah ada agak layu dah sikit. Api sederhana saja. Ya. Santan kita ambil yang pekat saja di atas. Itu yang Chef ambil yang atas je. Itu yang bagi dia lagi pekat. Kadang-kadang ada kalau dia ni cair, Chef. Tak berapa enak lah. Macam tu, Okey, kita ambil yang pekat. Kita kacaukan. Kalau ini untuk berapa orang boleh makan ni, Chef? Yang ni dalam 5 hingga 7 orang lah. Okey, baik. Okey. Ini memang sedap ni macam tadi lah. Selain berkuah kacang, sambal tumis. Kadang-kadang ada orang makan dengan lemang pun boleh. Tapi kalau kita hidangkan macam ini, dengan ketupat dan nasi impit lah. Ya, betul. Okey, Chef. Kalau kita tahu dia ada santan, kita nak tahankan kuah lodeh tu. Kalau mungkin esok kita nak makan lagi. Macam mana sebenarnya tipsnya, Chef? Sebenarnya kalau kita nak tahankan kuah ni lama, kita kena masak dia agak lama. Tapi dengan api yang perlahan. Okey. Betul-betul jangan sampai ada buih-buih lagi kan. Kita matikan buih dia. Bila buih dia dah mati tu okey, ini dah dekat masak. Okey, kita taruh tepi dulu. Okey, taruh tepi. Kemudian ini kita nak buat apa pula tu? Okey, kita nak tumis sedikit rempah kari tadi. Okey. Oh, Chef memang ini baru saya tahu tadi sebenarnya. Memang yang lodeh ni memang kita rempah kari, Chef. Rempah kari. Sebab kalau kita lodeh dia akan muak. Kalau kita taruh sedikit rempah kari, adalah rasa sedikit rempah-rempah dia. Itu lainnya. Ini daripada Chef Zainal je ni sebenarnya. Ya. Okey. Ini pun saya belajar dengan mak saya. Turun-temurun. Okey, Chef. Kalau ada orang macam nak buat tempahan lagi, sempat ke, Chef, sekarang ni? Boleh. Boleh lagi? Boleh. Chef tak balik kampung, Chef? Raya pertama pun saya masak untuk Surau Seri Hatamas. Okey. Baik-baik. Okey, kemudian apa lagi seterusnya kita nak tunjukkan? Okey, dan inilah caranya kalau kita tengok ni Fatin. Kalau kita tengok yang dah siap ni Fatin, kita dah banjir dengan diri. Memang cukup unik cara persembahannya ni. Tapi kalau kita tengok dari segi dia dah mendidih lah ni Chef, serunding pun serunding apa yang selalu serunding kelapa. Serunding kelapa je kelapa. Kalau serunding daging apa tak sesuai untuk ni.
Tapi kalau ni sunding kelapa. Kalau sunding kelapa. Tapi kalau di Kelantan tu dia pakai sunding daging Okey, ada orang makan dengan lontong ada daun pisang tu. Ada juga yang lain. Nasi impit. Ada beza ke chef sebenarnya? Lontong daripada daun pisang tu lebih kurang macam ketupat yang dia nak masak dah jadi kita boleh masukkan. Okey, kita nak tunjukkanlah hasil dia kan. Okey, baik. Memang ada perbezaan pastinya Fatin. Okey, baik, apa pun sekali lagi kita nak ucapkan terima kasih kepada Chef Zainal kerana berkongsikan dengan kita resepi lontong Tanjung Puteri. Okey. Baik, dan kita akan seperti mana janjikan di awal tadi, kita akan kembali bersama Sugi untuk perkembangan terkini di Lebuh Raya Sungai Bersih. Kita kembali bersama Sugi. Silakan Sugi. Wow, sedapnya menu-menu raya di Seri Pentas itu. Okey, baik. Saya masih lagi berada di Plaza Tol Sungai Bersih dan untuk membawakan anda perkembangan terkini laluan trafik, kita bersama dengan Encik Husni Muhammad Yusof selaku pengurus perniagaan wilayah Tengah Plus Malaysia Berhad. Terima kasih Encik Husni kerana sudi bersama dengan kami. Okey, baik. Encik Husni, kalau kita lihat di belakang saya ni memang dari tadi lancar keadaan trafik kan. Tapi nak tahu jugalah, adakah keadaan ini, situasi begini di laluan utama wilayah Tengah Lebuh Raya Plus? Setakat ni di Sungai Bersih ni nampak okey. Trafik masih lagi lancar. Walau bagaimanapun di bahagian-bahagian tertentu jajaran kami telah berlaku sedikit kesesakan lalu lintas, terutama sekali dari Rawang sehingga ke Bukit Beruntung, daripada Slim River menghala ke Bidor Tapah, begitu juga menghala ke Menora Tunnel di Kuala Kangsar. Di bahagian selatan saya dimaklumkan dari kawasan Pedas Linggi sehingga ke Senawang. Ini kawasan-kawasan hotspot yang mengalami peningkatan dari segi trafik. Mengikut data yang kami ada semalam, seramai 1.9 juta pengguna telah pun menggunakan lebuh raya kita semalam, dan kami menjangkakan trafik ini akan bertambah pada hari ini berikutan dengan tol percuma yang telah ditawarkan oleh pihak kerajaan mulai hari ini dan juga besok. Jadi kami insyaAllah kita cuba sedaya upaya untuk memberi keselesaan pada para pengguna kita dan juga cuba memberi bantuan jika ada terdapat kejadian luar jangka yang boleh menyebabkan kelewatan para pengguna kami. Okey, baik. Dan kalau kita lihat Encik Husni, memangnya kita tahu lambakan kenderaan akan menyebabkan kesesakan. Dan mungkin di sini Encik Husni boleh berkongsi bagaimana supaya mereka yang baru sahaja ingin pulang ke kampung boleh merancang perjalanan mereka. Pihak Plus telah pun mengemukakan atau membuat cadangan perjalanan, waktu perjalanan, iaitu para pengguna yang jalan jauh ke utara atau ke selatan memulakan perjalanan sebelum pukul 10 pagi, dan para pengguna yang hampir daripada Kuala Lumpur ke Tanjung Malim umpamanya bolehlah memulakan perjalanan selepas pukul 10. Ini akan sedikit sebanyak akan membantu mengurangkan kesesakan di lebuh raya kami. Dan mungkin di sini juga Encik Husni boleh memberikan sedikit pesanan dan nasihat kepada kesemua pengguna jalan raya, terutamanya lebuh raya utama, untuk pulang ke kampung ini supaya perjalanan mereka sangat-sangat lancar dan tidak ada masalah. Ya, sudah tentu. Yang pertama sekali saya rasa pada pengguna sendiri haruslah memastikan bahawa kesihatan diri mereka itu adalah baik. Berehatlah jika perlu, 2 jam sekali selalunya. Gunakanlah kemudahan kawasan rehat dan rawat ataupun rehentian sebelah yang kita ada. Pastikan kenderaan kita berkeadaan yang baik, minyak cukup, dah diservis dari awal. Dan yang penting juga haruslah bertimbang rasa dengan pengguna-pengguna yang lain. Jangan lakukan kesalahan, 6 kesalahan utama yang boleh menyebabkan pengguna-pengguna semua dikenakan denda oleh pihak JPJ atau pihak polis. Okey, baik. Dan kalau boleh saya tambah sedikit Encik Husni, kalau mereka gunakan lorong touch and go untuk touch, harus keluar di lorong touch and go juga ya. Betul. Pastikan ini jadi walaupun dia percuma, ini adalah kita harap dapat kerjasama supaya pastikan lorong yang betul. RFID, touch and go atau smart tag. Okay. Itu saja. Ya, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak Encik Husni. Dan Encik Husni, saya nak tanya juga, Encik Husni balik kampung tidak? Kami masa ni kami tak balik. Bila orang dah balik ke Bekan, barulah kami balik. Okey, jadi terima kasih
kasih Encik Husni kerana bertugas untuk memastikan keadaan trafik di seluruh negara termasuklah dengan penguatkuasa lain berjalan dengan lancar. Dan bagi mereka yang akan pulang ke kampung, pastikan anda membuat perancangan seperti yang dikongsikan oleh Encik Husni. Kita nak semuanya selamat dan yang pasti kita nak menyambut Hari Raya bersama dengan keluarga kita yang tersayang. Terima kasih sekali lagi Encik Husni dan selamat Hari Raya. Baik, anda di rumah ataupun di mana-mana jua yang anda sedang menonton kami nak kongsikan bersama dengan anda persiapan raya keluarga Encik Hashim dan juga pesta pelita di Terengganu. Jom kita saksikan. Setelah 2 tahun menyambut Aidilfitri dalam suasana yang suram kesan daripada penularan wabak COVID-19, tahun ini umat Islam di Malaysia meraihkannya dengan penuh meriah. Sejak dari awal Ramadan lagi, persiapan menantikan kehadiran 1 Syawal telah pun dimulakan. Bagi Hashim Talib dan isteri, Sharifah Aimi dari Gelung Pepuyu Bota Perak, walaupun Aidilfitri tahun ini amat dinanti-nantikan, namun mereka sekeluarga sepakat untuk menyambutnya secara sederhana. Berbagai persiapan telah saya buat bersama keluarga. Ya, memandangkan kita dah hampir 2 tahun beraya dalam keadaan PKP. Jadi tahun ini alhamdulillah kita dapat beraya seperti mana sedia kala, walau bagaimanapun kita masih mematuhi norma baharu. Persiapan kali ini meriah. Pada saya lah meriah. Memang seronok sangat. Sebab mungkin saudara mara akan datang dan kita pun mungkin boleh berjalan ke rumah saudara mara. Tidak cukup dengan hiasan dalaman rumah. Untuk tahun ini, Hashim turut memasang panjut di hadapan kediaman mereka. Menggunakan lebih 300 pelita minyak tanah menjadikan suasana malam menjelang Syawal begitu meriah sekali. Kali ini konsepnya lebih kepada kreativiti. Menggunakan bahan-bahan terbuang yang terdapat di sekeliling. Macam saya buat pattern ni, pattern lebih kurang rumah tradisional. Kemudian kita ada juga unsur-unsur kebangsaan seperti bunga raya. Kalau kita tengok pada tahun ini, kos pelita pun dah semakin mahal berbanding tahun 2020 yang lalu. Begitu juga kos untuk minyak. Saya gunakan diesel. Diesel ni sekarang ni lebih mahal daripada petrol. Tapi tak apalah, minat punya pasal. Kita korbanlah sedikit untuk seronokkan dan menyambung semula tradisi panjut ini supaya tak pupus ditelan zaman. Kurang-kurangnya anak-anak saya dapat merasai pengalaman memasang pelita panjut. Kemeriahan persiapan Aidilfitri juga hangat dirasai di Kuala Terengganu. Program Pelita Raya Beautiful Terengganu 2022 anjuran Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu telah diadakan selama 5 hari bermula 22 hingga 26 April lalu. Menghidupkan kembali tradisi memasang pelita pada malam 7 likur di bulan Ramadan sedikit sebanyak menyuntik nostalgia zaman kanak-kanak dahulu. Pelita Raya Beautiful Terengganu ini adalah kali kedua yang kita anjurkan di Kampung Budaya Negeri Terengganu. Tapi sejak tahun lepas, kita membuat keputusan untuk melibatkan kesemua daerah dalam negeri Terengganu dan berkumpul di Kampung Budaya untuk Pelita Raya. Pertandingan itu menyaksikan penyertaan 8 daerah di seluruh Terengganu di mana pembahagian kawasan hiasan disusun antaranya di rumah-rumah tradisi, perahu besar dan istana Tengkulung yang terdapat di Kampung Budaya Terengganu. Selama ni kita pun jarang-jarang tengok pelita. Tapi setelah 2 tahun PKP, tengok pelita gini membuat kita berasa semangat nak raya tahun ni. Saya harap bagi Pelita Raya ini dapat diteruskan bagi tahun yang akan datang dan memang masuk sebagai salah satu acara ikon kepada negeri Terengganu dan selamat Hari Raya kepada semua. Sudah menjadi kemestian menyalakan panjut di halaman rumah apabila tibanya Aidilfitri. Semoga Syawal kali ini diraih dengan penuh kegembiraan dan juga kesyukuran. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Masih
Masih lagi untuk topik menu hari raya. Macam-macam kita dah kongsikan tadi, ada apa, lemang daun lerek, ada rendang tok, ada lodeh lagi kan. Kita nak tanya jugalah dekat tetamu-tetamu kita hari ini kan. Masih sempat atau tidak Cik Arifin nak order di saat-saat akhir ni? Memang kita tak ambil order, kita cuma walk in saja. Kita benarkan walk in saja. Datanglah bila-bila masa. Kita buka 24 jam. 24 jam. 24 jam kita buka 24 jam. Datanglah subuh ke lepas subuh. 24 jam bila masa ya. 24 jam kita buka. Patut nak tanya Cik Arifin, kalau ni kan buat lemang apa daun lerek untuk pelanggan semua. Kalau keluarga Cik Arifin sendiri, apa antara menu-menu istimewa raya? Memang kita tak beraya. Ke dia makan lemang daun lerek dia juga? Memang kita tak ada memang beraya. dengan lemang daun lerek dia. Tahun 94 sampai ke tak pernah gaya. Yalah, membahagiakan orang kopi membahagiakan orang. Kita cuma membuat lemang untuk dia orang. Maknanya biasa peniaga-peniaga macam ni, dia mereka berniaga, mereka beraya mungkin seminggu lepas tu. Betul betul. Okey. Mungkin selepas raya haji kita bercuti beraya. Okey, baik Kak Ani. Soalan sama saya nak tanya pada Kak Ani, duk sibuk masak, tapi kabarnya Kak Ani tahun ni raya pertama, yang kedua tak ambil order. Betul tak Kak Ani? Ya, betul. Okey. So raya ni apa perancangan Kak Ani ni sebagai seorang dah biasa masak kat orang, ataupun Kak Ani masak juga di pagi raya? Masih masak di pagi raya tapi lebih kepada keluarga. Apa menu-menu kepada tu Kak Ani? Keluarga tahun ni dah 2 tahun tak beraya. So tahun ni Kak Ani lepaskan dulu perniagaan Kak Ani buat seketika, sebab Kak Ani nak tumpukan pada keluarga untuk makan-makan semua, berkumpul semua. Okey. Menu raya Kak Ani tahun ni apa? Menu raya Kak Ani pertama sekali memang of course lah rendang tok, lemang, rendang Palembang pun ada, lontong pun kita buat. Lepas tu daging salai masak lemak untuk makan tengah hari. Kan? Sebab kalau kita hari raya semua kita makan ni pun tak larat juga. Kena ada masakan kampung. Sambal belacan, ulam, masak lemak, apa semua kena ada. Ikan keli bakar, marin sedapnya. Nanti kalau Kak Ani dah ada balik, dah buka open, dah panggil saya Kak Ani. Boleh lah. Jangan tak datang dah. Kita nak tanya dekat chef pula. Chef, macam mana pula antara menu-menu, nak cakap special, hari-hari special chef kan? Apa antaranya? Okey, menu tiap-tiap hari adalah buffet. Hari raya ni? Okey, hari raya ni kita dah terima tempahan-tempahan. Pertama, kedua, dan selepas tu lah baru kita balik. Berkorbanlah sikit untuk orang-orang kan. Saya supply untuk masjid dan surau. Okey. Dan lagi satu, kalau hantar tu macam mana chef? Hantar kita ada Lalamove. Okey. Chef, Fatah nak tanya, apa orang Johor kan dia ada satu menu nama harisa. Harisa ya. Chef ada sediakan? Saya tahu. Okey, harisa itu adalah makanan kenamaan orang Johor. Biasanya ada di Saujana atau Istana Johor. Pada hari raya pertama lah dia orang buat tu. Harisa merupakan dia daripada ayam atau daging. Dia macam dodol. Tapi dia makan dengan garam lada dan madu. Okey, boleh cubalah nanti. Benar-benar kita bawakan dulu di Wan, sebab tu saya ingat harisa tu memang istimewa. Okey, baik, di penghujung ini kita nak beri kesempatan kepada tetamu-tetamu kita untuk membuat ucapan hari kepada penonton-penonton wanita hari ini. Kita mulakan dengan chef. Silakan chef. Silakan. Okey, saya ingin mengucapkan selamat hari raya kepada semua keluarga saya, ibu bapa saya, isteri saya, semua sahabat andai saya, semua artis kawan-kawan saya, dan khas kepada TV3, WHI, selamat hari raya. Terima kasih, selamat hari raya chef. Dan Kak Ani sedikit dari Kak Ani. Terlebih dulu Kak Ani mengucapkan terima kasih kepada wanita hari ini kerana menjemput Kak Ani pada hari ini. Dan Kak Ani mengambil kesempatan ni untuk mengucapkan selamat hari raya kepada semua customer-customer Kak Ani, kepada keluarga Kak Ani yang mana-mana mengenali Kak Ani, Ani Catering and Wedding Planner. Okey, selesai Kak Ani, kita nak minta Cik Arifin sedikit untuk pelanggan-pelanggan keluarga khususnya. Untuk pelanggan-pelanggan lemang daun lerek yang saya sayangi, tahun ni saya datanglah walk in bila-bila masa saja. Kita akan ada buka 24 jam dan kita akan bakar berterusan 24 jam. InsyaAllah. Pada keluarga-keluarga saya, datanglah kat tempat lemang daun lerek saya, beraya dengan saya. Saya tidak akan mampu untuk beraya dengan anda semua. Beraya bersama-sama dengan lemang daun lerek. Okey, baik. Terima kasih semua tetamu
tetamu kita hari ini, Chef Kak Ani dan juga Cik Arifin kerana bersama dengan kita dengan menu Hari Raya ni. Dan kami harapkan menu ini terus menyemarakkan semangat anda untuk berhari raya pada tahun ini. Baik, kita dah sampai ke penghujung siaran kita pada hari ini. Ucapan daripada raya daripada kami belum lagi kerana kami masih lagi bersiaran pada hari Isnin nanti. Dan itu untuk awak dan juga Fiza lah. Tapi saya nak ambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Raya kepada semua penonton-penonton WHI. Teruskan menyokong kita hari Isnin nanti. Kita ada topik esok Hari Raya akan bersama dengan Farid dan juga Fiza Sabjahan. Okey, jadi jangan lupa bersama saya dan Fiza Sabjahan pada hari Isnin nanti jam 12 tengah hari esok Hari Raya. Kami tinggalkan anda di sini. Selamat membuat persiapan raya. Assalamualaikum. Hati-hati memandu. Assalamualaikum.